اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. يا حي يا قيوم لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله وبحمده أستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هو الأول والآخر الظاهر والباطن بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله وبحمده أستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هو الأول والآخر الظاهر والباطن بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله وبحمده أستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هو الأول والآخر والظاهر والباطن بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله. Sebelum kita mulakan kuliah, saya nak buat iklan. Iklan dulu. Sebelum lagi buka. Baik, sini ada kalender baru, kalender Paksi Krian 2013 tahun Hijrah 1434 Hijrah. Baru siap, panas-panas lagi. Panas lagi. Sini ada jadual di depan sana, jadual pengajian kita hari Jumaat, hari Sabtu, hari Ahad. Ada gambar sekali. Gambar pengajar ni ada. Ustaz-ustaz ni semua, tak ada ustazah. Ustaz semua. Jadi harga dia murah. Tak tengok orang dia hari yang murah macam Paksi lah. Kita pakai bukan jual, kita kira macam terma lah. Tapi angkat jual dia RM2 saja.
Beli satu dapat beli satu RM2, satu dapat satu. Beli 5 dapat 5, dengan harga RM10. 5 RM10, belok 5 10. Satu RM2, 5 10. Kita kira 5 orang ni, kita ambil untung sikit. Kadang-kadang kita ambil untung lebih daripada modal ni. Modal lebih daripada untung. Tak sampai 100% lah keuntungan untuk masuk dalam paksi kita juga, untuk kita juga sebenarnya. Jadi kalau tuan-tuan ambil 5-10 ringgit, boleh bagi sedekah. Satu kita bantu cara kita beli. Yang kedua kita bantu dakwah ni, cara kita bagi sedekah kat orang. Nak ambil ni hak paksi, jadual esok minggu depan mai. Tak pernah mai tu. Pernah mai beli sendiri. Yang duk mai dah beli sendiri. Jangan duk harap kawan tolong beli sendiri. Bawa RM10 hari ni beli 5, balik bagi kat jiran yang tak pernah mai lagi. Ataupun mai tapi duk celup-celup je. Bagi kat dia ni, jadual kita 3 hari. Ini dakwah juga, satu dakwah, usaha dakwah kita. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan lagi daripada Ustaz Zaki dan ada stok di depan ke di belakang? Depan kot. Depan ada. Di belakang ada. Maksud duk edah. Edah kan, insyaAllah. 10 RM20. Kalau 50 berapa? 50 RM100. RM100. Macam tu lah tuan-tuan. Alhamdulillah. Mak surang anak Ustaz nah. Ya, tak apa. Tiga bawah dan 6 minit ni lagi dah. Boleh kau kita mula sambil insya-Allah. Baik, muka surat 49. Surat 49. Tafsir Nurul Ihsan surat 49. Baik, tajuk dia bicara haji. Tajuk dalam tafsir ni bicara haji. Kita dulu di ayat 158. 158 ayat Inna Safa wal Marwata tu ialah ayat yang ke 158. Kita baca insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن
يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله. Ayat ni ayat yang kita baca masa kita buat haji ataupun buat umrah ketika kita naik ke Bukit Safa. Asal sa'i kita nak naik ke Bukit Safa tu kita baca ni lah. Ayat ni sunnah kita baca. Antaranya kita baca abda'u bima bada'allahu bih. Aku mulakan dengan apa yang Allah mulakan dengannya. Ini Nabi yang kata abda'u bima bada'allahu bihi. Aku mulakan dengan apa yang Allah mulakan dengannya. Apa makna apa yang Allah mulakan? Allah mula dengan Safa lah. Allah tak mula dengan Marwah dulu. Inna Safa wal Marwata, bukan innal Marwata was Safa. Jadi Nabi kata mula sa'i itu dengan Safa. Mula dengan Safa ke Marwah, bukan Marwah ke Safa. Jadi kiraan pertama sa'i ialah Safa ke Marwah sekali, Marwah ke Safa kali kedua, Safa Marwah tiga, begitulah berakhir dengan Marwah. Marwah ke Safa? Marwah. Akhir Marwah lah yang ketiga. Baik. Itu kita baca ketika kita naik Bukit Safa. Ayat ni. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Bahawasanya Bukit Safa dan Marwah tempat sa'i. Bukit Safa dan Marwah tempat sa'i. Di Mekah itu setengah daripada tanda agama Allah, syiar Allah. Bukit Safa dan Marwah itu syiar Allah. Apa maksud syiar? Syiar satu, syair banyak. Syiar Allah. Dia kata tanda agama Allah. Tanda. Syiar ni ditafsirkan dengan makna tanda agama Allah. Baik, antara lain syiar Islam ialah azan. Syiar
Azan itu di antara syiar Islam. Bila diazankan, dikumandangkan azan, adanya tempat tu tempat orang Islam. Azan syiar Islam. Safa dan Marwah juga adalah syiar Islam, tanda sesuatu amal ibadat yang ada di dalam Islam. Dan sa'i itu adalah rukun haji. Sa'i adalah rukun haji dan juga rukun umrah. Siapa yang tak buat tak sah haji dia. Baik. Sa'i rukun haji antara lain ialah niat. Niat haji. Niat di miqat tu wajib, bukan rukun. Aku beza rukun haji ni khusus haji pula ni. Niat rukun haji. Tawaf rukun haji. Sa'i rukun haji. Lagi apa lagi rukun haji? Wukuf di Arafah. Al-wukuf, al-hajju Arafah. Nabi kata haji itu Arafah. Maknanya nombor satu dalam haji ni ialah wukuf di Arafah. Rukun rukun haji. Itu di antara rukun haji. Jadi sa'i. Bahawasanya Bukit Safa dan Marwah tempat sa'i di Mekah itu setengah daripada tanda agama Allah. Faman hajjal baita aw i'tamara, maka barang siapa qasad Baitullah bagi kerja haji atau umrah, fala junaha alaihi an yatawafa bihima, maka tiada mengapa atasnya. Fala junaha alaihi, tiada mengapa atasnya bahawa tawaf ia dengan keduanya, dengan sa'i antara keduanya. Maknanya tak mengapa dia tawaf dari Safa ke Marwah, ada tawaf lah, dia sa'i Safa ke Marwah antara keduanya 7 kali. Turun ini ayat habis 7 kali, maknanya 7 dibalik itu 7 kali. Safa Marwah, Marwah Safa, Safa Marwah sampailah 7 kali. Maknanya itulah ibadat sa'i. Secara umumnya ibadat sa'i ialah berjalan daripada Safa ke Marwah, ataupun berlari dari Safa ke Marwah, ataupun naik kenderaan dari Safa ke Marwah. Orang sakit boleh naik apa orang panggil apa, naik kata roda lah, wheelchair. Orang suruh sah haji dia. Tapi yang sunat ketika kita bersa'i ialah kita jalan sendiri, kemudian sampai ke lampu hijau tu, orang lelaki sunat dia lari anak. Orang perempuan tak sunat. Tapi nak lari juga sah boleh. Tapi jangan ligan suami dia. Suami lari kat dia nak lari. Kita nak lari juga, jangan ubah niat. Kalau ubah niat nak ligan suami, tak kira sa'i dia kena patah balik. Ni bahaya. Kadang-kadang kita ubah niat, sama ada ketika sa'i ataupun ketika tawaf. Niat nak ligan kawan, lama dah tak jumpa, tengok-tengok dia duduk depan, dia main juga, kita pun ligan lari dia. Ligan jadi ubah niat, tak kira kena patah balik. Sa'i tak apa boleh patah balik, tak ramai sangat. Kalau tawaf patah balik, cari pasal melawan arus, kena pusing balik, tawaf lagi. Nak mula tempat tadi pun boleh, ataupun cara mula lain lah, senang dah lalu dah. Itu cerita tawaf. Ini sa'i lah. Baik. Jadi itu kena berkumpul haji lah tu. Ini kita sentuh sikit-sikit saja. Baik. Turun ini ayat. Turun ayat inilah. Ini ayat. Turun ini ayat. Tak kala benci orang muslimin akan demikian itu sa'i. Makna benci sini bukan luar. Benci di sini maknanya berasa berat. Yataharraj al-muslimun. Yataharraj maknanya rasa berat hati.
Bukan benci kat syariat tak boleh benci. Kau rasa lah berat hati pasal apa? Kerana orang jahiliah sa'i mereka itu dengan keduanya. Masa jahiliah dulu, orang Arab jahiliah sebelum Islam, mereka sa'i juga. Daripada Safa ke Marwah. Pasal apa? Dan atas kedua itu, maknanya atas kedua bukit itu, Bukit Safa dan Bukit Marwah, dua berhala. Sapu mereka itu akan keduanya. Bila mereka lalu, mereka sapu gosok berhala di Safa. Lepas tu jalan ke Marwah, gosok pula sana. Ada dua berhala. Ada riwayat mengatakan berhala yang bernama Isaf dan Na'ilah. Isaf dengan Na'ilah. Isaf dengan Na'ilah ini berzina dalam Baitullah zaman jahiliyah. Dua orang ni lelaki perempuan berzina dalam Baitullahil Haram, tempat yang paling mulia ini, berzina situ. Bila berzina situ, dia tangkap dia Na'ilah dengan Isaf ni. Mereka lepas tu mereka buat berhala. Satu Isaf, satu Na'ilah. Isaf di Safa, Na'ilah di Marwah. Dan apa tujuan mereka buat? Kerana nak jadi pengajaran kononnya. Ni pengajaran, jangan buatlah perangai macam dua ekor ni. Berzina dalam Kaabah. Mereka pun tahu memuliakan Kaabah, tapi dengan cara mereka lah jahiliah. Jadi letak patung berhala Na'ilah dengan Isaf ini sebagai satu tanda untuk memperingati dan menjadi pengajaran supaya jangan mengulang kembali dosa yang telah dibuat oleh Isaf dan Na'ilah. Jadi mereka pun bawa sa'i, digosok berhala di Safa tu, lepas tu jalan ke Marwah, gosok pula sana. Itu cara yang diamalkan oleh jahiliyah. Jadi orang Islam bila Nabi suruh mereka sa'i ni, mereka rasa macam berat lah. Dulu kita duk tengok pok-pok jahiliyah ni, ataupun ada mereka sendiri yang duk buat amalan jahiliyah tu. Jadi mereka berasa berat. Antara orang yang berat ni orang Ansar. Orang Ansar berasa berat sebab mereka tak pernah buat. Dan mereka tahu orang jahiliyah buat begitu. Kemudian berkata mereka itu sapu mereka itu akan keduanya dengan tangan kerana mengambil berkat. Dia ambil berkat, dia sapu, gosok muka dia, gosok badan dia, jalan ambil berkat. Berkat apa? Berkat berhala. Asal dia nak buat peringatan supaya jangan ikut. Lama-lama orang yang datang kemudian ambil berkat pula. Ambil berkat tokong. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu bahawa sa'i bukan fardu. Sa'i bukan fardu, kata Abdullah ibn Abbas. Tapi dan kata Imam Syafi'i dan lainnya, sa'i itu rukun haji. Pendapat Ibn Abbas tidak fardu. Tapi pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan rukun haji sa'i itu. Tak boleh kita tak buat, kita kena buat sebab dia rukun. Jadi kita tak payah, kita tak mau ikut jahiliah macam sahabat. Ada tu cerita sahabat tak mau buat puasa berat tu, turun ayat ni. Ayat apa? Innas safa wal marwata min sya'airillah. Safa dan Marwah itu adalah di antara syiar ataupun tanda amalan umat Islam. Dan menyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan rukunnya dengan sabdanya. Jadi Nabi sendiri beritahu bahawa Allah Subhanahu wa taala telah fardu atas kamu itu sa'i. Allah fardukan amalan sa'i itu dalam ibadat haji. Kalau tak buat tak sah haji ataupun umrah. Dan lagi sabdanya,
ibda'u bima bada Allah bih. Ibda'u bima bada Allah bih. Itu hadis Nabi. Mula oleh kamu dengan barang yang memulai oleh Allah Ta'ala dengannya, yakni Safa. Nabi kata, mulakan sa'i kamu dengan Safa. Kerana Safa itu adalah disebut oleh Allah dalam ayat ini, dia Safa dulu, bukan Marwah dulu. Inna Safa wal Marwata. Jadi Safa dulu. Jadi Nabi nak ambil daripada ayat ini supaya kita mulakan sa'i dengan Safa dulu. Kerana Safa disebut mula oleh Allah Ta'ala dalam ayat ini. Kalau nak mula Marwah dulu boleh tak? Tak boleh lah. Tapi kalau duduk kat Marwah lah, duduk Marwah, jalan ke Safa, tak apalah, jalan tu bukan sa'i lagi, jalan tak kira, jalan sajalah tak kira. Ada orang silap, tang ni Safa ke Marwah tak tahuan. Dia tak tahuan Safa ke Marwah tau. Senang je. Safa dia tinggi sikit. Hala ni kalau kita tuan-tuan perempuan pergi ke Mekah, bukit Safa tu dan cermin. Kalau dulu kita boleh jalan sampai nak ke atas, naik atas titik batu duduk situ. Lah ni dia bubuh kandang dengan cermin, sehingga hak yang boleh pijak tu marmar biasa. Marmar biasa. Yang boleh pijak lagi Marwah boleh pijak lagi. Dia ada sikit jemai sikit main keluar tu kita boleh pijak tu pun. Dia bubuh, dia lumuk dengan macam lincin berkilat tu. Jadi batu asal tu dah tinggal sikit lah. No? Jadi kalau tak tahu lah 10 tahun lagi tembus peri ke Allah tak? Tak nampak peri. Lah ni boleh cermin, bolang cermin boleh tengok ni. Oh, alhamdulillah saya pergi tahun 90 dulu boleh pijak sampai ke atas. Tahun 2005 saya pergi yang berah, boleh pijak tu. Tahun sudah pergi haji boleh pijak sikit je. Kalau tak ada nak buat macam mana? Orang ramai lah ni dia buka pula Mas'a tu, dia buka pula sama besar dengan hak asas sebelah tepi. Jadi kita pergi halal ke Safa ke Marwah belah luar dah sebenarnya. Hak lah ni belah luar dah. Kalau orang 5 tahun dulu pergi masih terlihat hak saya lagi. Lah ni kita Safa ke Marwah tu belah luar dah. Marwah ke Safa je hak lama. Jadi dia buka ruang macam sini ni tak ceri, dia buka satu lagi ruang. Nampak tu no? Tu ijtihad ulama yang ada di Mekah lah. Tak tahu hati nak kata lagi tak boleh bijak kan? Dia atas lagi tak apa baik. Mula sa'i dengan Safa. Wa man tatawwa'a khairan fa inna Allaha syakirun 'alim. Dan barang siapa mengerja sunat kebajikan daripada tawaf dan lainnya, maka bahawasanya Allah Ta'ala itu Tuhan yang menerima syukur bagi amalannya dengan diberi balasan pahala atasnya, lagi amat ketahui dengannya, banyak sedikit, dan turun pada orang yang baik. Wa man tatawwa'a khairan fa inna Allaha syakirun 'alim. Barang siapa yang melakukan ibadat sunat sama ada tawaf ataupun sa'i. Sa'i ada. Sa'i tak ada sunat, tawaf saja. Kalau sa'i umrah dan haji. Adakah sunat untuk saya saja lepas bayang kita nak pergi sa'i sunat ada? Tak ada. Tawaf ada sunat. Tawaf masuk Masjidil Haram kita sunat tawaf. Tak sunat kita sembahyang tahiyatul masjid. Sunat masuk-masuk kita tawaf selalu. 7 keliling. Kalau kita sampai awal. Kalau sampai lewat orang nak sembahyang lah baru nak tawaf, tak payahlah. Lepas sembahyang tawaf pula.
Baik, bila kita buat amal haji ataupun kita pergi umrah, sunat kita tawaf banyak ke kita buat umrah banyak? Mazhab Syafi'i sunat kita buat umrah banyak. Jangan ikut mazhab lain lah. Kita mazhab Syafi'i rugi. Saya rasa rugi lah. Tawaf saja. Ada orang buat umrah sekali lah. Lepas tu kerja tawaf. Dia kata kita tawaf ni lebih baik lagi pada kita mazhab Syafi'i sunat buat kerak umrah. Kalau boleh buat 2 kali sehari buat lah. Buat sekali saja rugi lah. Pergi jauh-jauh. Dia kata tawaf. Tawaf pun kali banyak kali. Ramai orang baik kita buat umrah. Kata tawaf. Sebab tawaf tu jadi rukun umrah kita. Kalau kita tawaf sunat saja. Tu beza dah. Tapi kalau tak larat, buat macam mana nak tawaf saja. Nak tawaf lah. Kalau kita ada kekuatan, ada tenaga elok, buatlah umrah banyak kali sikit. Kita duduk 12 hari, kurang-kurangnya 5-6 kali. Tak dah lah, ni sekali saja pergi. Duit habis banyak. Bukan nak pergi makan ni. Makan ni cerita lain lah. Nanti buat ibadah. Baik. Habis. Jadi kita nak tawaf sunat boleh. Tawaf pagi-pagi pas sembahyang subuh kita tawaf. Nak tawaf kita kena tahu cerita Kaabah Baitullahil Haram, sejarah Kaabah. Tahu tempat-tempat rukun Hajar Aswad. Hajar Aswad di mana? Tempat cerita Hajarul Aswad. Kita tahu macam mana sejarah Hajar Aswad itu. Batu yang diberikan oleh malaikat Jibril AS kepada Nabi Allah Ibrahim. Bukan Ibrahim cari-cari jumpa tu dia bubuh dah. Batu tu dipilih oleh Allah Ta'ala, diberikan kepada Nabi Ibrahim untuk diletakkan di penjuru Kaabah tu. Datang dari syurga. Asalnya putih, lama-lama jadi hitam. Setengah ulama menamakan dengan Al-Hajarul As'ad. Al-Hajarul As'ad, batu yang paling mulia, yang paling bahagia. Pasal apa? Allah muliakan batu itu, diletakkan di Kaabah, dan batu itu dikucuk oleh para anbiya. Dikucuk oleh para anbiya. Kalau siapa boleh kucuk Hajarul Aswad tu, batu yang pernah dikucuk oleh Rasulullah SAW. Pokoknya kita letak mulut kita tempat Nabi pernah letak. Sebab tu jangan duk sayang duit nak pergi umrah. Ada orang cuti sekolah, cikgu ke, cikgi ke, cik apa ke. Dah pergi Korea dia lah. Pergi Nepal. Dia nak gunung Himalaya. Tanya umrah ke dia lah. Tak nak pergi ni lah. Nak pergi naik gunung Himalaya boleh. Nak pergi Mekah tak boleh. Duit ada, duit tak ada, tak apalah nak buat macam mana, kita setiap cari. Duit ada tapi pergi jalan seluruh dunia umrah tak pergi tempat yang Nabi letak mulut ada sebab tu kita tak pernah letak. Sunat satu, memang sunat. Sunnah Nabi kita. Yang kedua, dia tempat yang mulia yang Nabi pernah letakkan mulut, kita letak situ. Kita ikut sunnah Nabi SAW. Asal putih jadi hitam. Macam-macam lah. Apa nama? Sebab yang dibagi tahu oleh para ulama. Pasal apa putih jadi hitam. Tapi yang penting batu itu antara namanya lah Al-Hajarul As'ad, batu yang paling bahagia, yang mulia. Allah muliakan dia. Dia tak ada apa batu tu. Sesuatu yang Allah muliakan dia, dia jadi mulia dengan sebab Allah muliakan dia. Dia bukan ada kuasa apa batu. Baitullah pun tidak ada kuasa apa batu. Dibina dengan batu. Tapi Allah muliakan dia sebab Allah sandarkan batu itu kepada, disebutkan kepada Allah. Baitullah, Naqatullah. Naqah dia, Naqatullah ialah unta Allah, unta Nabi Saleh. Nabi Saleh kata jangan sembelih. Kau dia sembelih juga. Naqatullah maknanya unta biasa, tapi Allah disandarkan kepada Allah. Allah bagi kemuliaan pada dia. Baitullah, rumah Allah. Bukan Allah duduk dalam rumah tu, tapi dia rumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik.
Jadi kita tawaf, kita tahu sejarah dia. Dan dalam, kalau kita boleh masuk dalam Hijr Ismail, seolah-olah kita masuk dalam Baitullah, kerana asal usulnya ialah Baitullah Hijr Ismail. Dan masuk dalam itu doa banyak-banyak, insya-Allah. Mudah-mudahan kita boleh pergi umrah tahun ini, insya-Allah. Baik, sambung. Dan turun pada orang Yahudi. Turun pada orang Yahudi. Makna turun pada orang Yahudi, turun ayat ini disebabkan peristiwa yang berlaku kepada orang Yahudi. Bukan turun wahyu ke orang Yahudi. Turun ayat ini kerana ada peristiwa di kalangan orang Yahudi. Apa dia buat? Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Bahawasanya segala mereka yang sembunyi, mereka itu akan hukum barang yang telah kami turun daripada segala kenyataan atas kerjaan Muhammad, dan hidayah menunjuk segala hukum, hidayah menunjuk segala hukum-hukum seperti hukum rejam dan sifat Nabi Muhammad SAW. Orang Yahudi, mereka tahu hukum hakam dalam kitab Taurat dan Injil, hukum zina, rejam. Sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, rambut Nabi, muka wajah Nabi, sifat-sifat jasadiah Nabi SAW dicerita dalam kitab Taurat, kitab Injil. Tapi mereka sembunyikan, tak mau cerita. Pasal apa? Bila tengok, bila baca dalam Taurat ada cerita pasal Nabi Muhammad, mereka sembunyi. Sebab apa? Mereka tak mau orang tahu. Sebab bila orang tahu, orang akan ikut Muhammad. Susah mereka. Ini kata tahu yakin sepenuh hati tapi juhud, jadi kafir. Bukan dia tak tahu, dia yakin inilah Muhammad yang disebut dalam kitab Taurat, tapi kami tak mau cerita ke orang ramai. Kalau kami cerita, dia pun ikut, susah kami. Maknanya kalau yakin tapi engkar, jadi kafir. Dia yakin, tahu ini kata yang sebut dalam kitab Taurat ni, tapi dengan habaq mereka. Kalau habaq kat mereka, habis kita, kalah kita, tak ada siapa sokong kita. Ini dia lah. Ini ahli kita. Min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab, daripada kemudian barang yang kami nyatakan dia bagi segala manusia pada dalam kitab Taurat. Maknanya dah ada dah. Allah jelaskan sifat Nabi, hukum hakam, hukum hakam kepada penzina, antaranya rejam, cerita dalam kitab Taurat. Tapi yaktumuna, mereka sembunyikan. Ini sifat yang Allah tuduh, sembunyikan ayat Allah Ta'ala, hukum hakam Allah Ta'ala. Apa jawab dia? Orang yang sembunyikan hukum hakam Allah Ta'ala dalam kitab Allah ni, jawab dia, ulaika yal'anuhumullah, bermula mereka itu yang sembunyi itu melaknat akan mereka itu oleh Allah. Allah melaknat orang yang sembunyikan ilmu, tak mau cerita betul. Arti menjauh akan mereka itu daripada rahmatnya. Makna laknat ialah orang yang dilaknat oleh Allah Ta'ala itu, Allah Ta'ala jauhkan daripada rahmat Allah. Allah tak beri rahmat kat dia, kasihan belas Allah tak dapat pada dia, tak dilimpahkan kepadanya. Allah laknat, Allah tak suka, Allah tak beri rahmat. Buat apa kalau Allah tak beri rahmat? Gaji banyak saja buat apa? Duit banyak saja buat apa? Tak berkah, hidup tak senang. Bila tak dapat rahmat, hati tak senang. No? Bukan Allah saja yang laknat, wa yal'anuhumul la'inun, dan melaknat akan mereka itu oleh segala yang melaknat. Melaknat akan mereka itu oleh segala yang melaknat. Siapa? Malaikat laknat, dan segala mukmin laknat, atau tiap-tiap satu dengan doa atas mereka itu dengan laknat. Itu dia.
ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Malaikat melaknat, orang mukmin melaknat. Semua melaknat. Bintang di langit laknat, binatang di bumi melaknat, ikan di laut melaknat, semua melaknat. Pasal apa? Pasal apa yang semua laknat? Semua kutuk. Laknat ni kutuk. Sebab sembunyikan hukum hakam. Ni bahaya ni. Ini kita takut no. Orang yang ada ilmu, dia tak cerita habis. Dia cerita sikit-sikit je. Dan benda yang penting tak mau cerita. Ini bahaya. Hukum hakam tu kena cerita habis. Dalam kitab cerita. Dengan dia langkau. Ini tak boleh cerita ni. Bahaya. Langkau. No? Ahli kitab, orang yang alim tentang kitab. Kalau zaman lalu ni, dalam Islam, orang yang alim Quran, orang yang alim sunnah, orang yang tahu hukum hakam ni para ulama. Ulama mufti ni ada ilmu. Tidak orang tak lanjut jadi mufti. Dia ada mufti, dia kena cerita habis lah. Cerita benda-benda yang merosakkan, benda yang haram kena cerita, kena tegur. Benda yang tak betul dia kena tegur. Bukan mufti saja, siapa saja yang ada ilmu mengikut kedudukan dia masing-masing. Kita pun dekat mana tahu kita kena habaq. Haram kena kata haram, halal kena kata halal, wajib kena kata wajib. Tak boleh kita tukar ni tak wajib ni, tak haram ni tak kuat baik. Illa alladhina tabu, melainkan segala mereka yang taubat, kembali mereka itu daripada yang demikian itu. Orang yang tak dilaknat oleh Allah, yang tak akan dilaknat oleh orang yang melaknat ini, ialah orang yang kembali. Tabu maknanya taubat. Kembali ini taubat. Maknanya kalau selama ni duk sembunyi ilmu, dah cerita dah. Taubat lah. Tanda taubat, dia buat apa yang wajib dia buat, dijelaskan apa yang wajib dijelaskan. Wa aslahu, dan berbuat amalan soleh mereka itu. Bertobat, dia buat amalan soleh. Itu tanda orang tobat, dia buat amal soleh. Wa bayyanu, dan nyata mereka itu akan barang yang disembunyi. Bertobat, buat amalan soleh, dan jelaskan apa yang selama ini disembunyikan. Kena cerita. Itu tanggungjawab ahlul kitab, ataupun kita panggil ulama, ataupun orang yang reti. Dia kena beritahu. Kalau selama ni duduk sembunyi, tak boleh sembunyi, nak kena cerita. Fa ulaika atubu alaihim, maka mereka itu aku terima taubat atas mereka itu. Siapa kata? Allah. Ulaika, mereka itu aku terima taubat mereka. Nak terima taubat, nak Allah, nak bagi Allah terima taubat, bertaubat, buat amal soleh, dan jelaskan perkara yang kena jelaskan. Tak boleh sembunyi lagi. Kita nak taubat. Wa ana tawwabur rahim, dan bermula aku itu Tuhan yang menerima taubat mereka itu, lagi amat rahim dengan segala orang mukmin. Allah Ta'ala itu rahim, Allah terima taubat. Allah Ta'ala Maha Pengasih Penyayang. Jadi Allah nyatakan dalam ayat ini, wa ana tawwabur rahim. Allah isytiharkan dirinya, Allah beritahu dia Maha penerima taubat dan Maha Penyayang, supaya ahli kitab ini, para ulama ini kembali kepada jalan yang benar, menjelaskan apa yang patut dijelaskan kepada orang ramai, kepada orang yang perlu kepada penjelasan. Orang ramai, orang awam tak tahu, maka orang alim kena cerita, tak boleh sembunyi. Jadi
Zaman hari ini bila orang alim cerita, macam-macam orang kata pula kan. Tapi tak apalah. Yang penting menjelaskan kebenaran itu. Jawatan nak lucu, nampak tu nak. Jangan pertahankan jawatan sampai kita sembunyikan hukum hakam yang perlu dijelaskan. No? Ujian untuk orang yang ada ilmu. Kalau tak cerita, orang tak tahu, mendapat laknat kan? Pasal apa? Pasal bila sembunyi orang tak tahu. Orang jahil, orang awam semakin tak reti. Kadang-kadang yang haram tu kata rasa tak apa. Siapa nak tanggung? Orang yang sembunyikan ilmu tanggung. Allah a'lam bissawab. Habis dekat tu. Kita baca kitab yang kedua. Okey, 10 lah. 10 lah. Ada soalan? Kalau ada soalan, kalau kita buka. Ada tak? Tak mana ni? Tak mana saya nak guna tu? Yang biru, yang hijau tak boleh no? Saya bukan yang hijau tu. Tenor no? Bulan lah. Soalan apa? Ya. 7 kali tawaf sama dengan sekali umrah. Pahala dia. Wallahualam. Saya nak kena balik semok dulu. Saya pun tak pasti. Saya nak kata macam mana Allah. Nanti saya balik semok dulu. Itu memang saya pun pernah dengar sajalah. Kata sekali tawaf sama dengan pahala umrah. Kalaulah diandaikan, kalaulah kata ada hadis, dia macam ni lah, 3 kali baca qul huwallah sama dengan pahala baca Quran. Sekali baca qul huwallah sama dengan 1/3. 3 kali qul huwallah sama dengan baca Quran. Kita nak baca Quran sama ada pahala dia baca pada Fatihah sampai qul a'udzu binnas, sudah tentu tak sama lah. Macam tu lah. Jadi nak galakkan kita tawaf, kata pahalanya sama dengan umrah. Kalaulah itu ada hadis, diandaikan kalau ada. Jadi macam tu lah. Dalam baca Fatihah 2/3 kan, baca qul huwallah 3 kali sama dengan baca Quran sekali. Jadi adakah kita nak sama baca Quran seluruh dengan 3 kali qul huwallah? Tak. Nanti tapi jawapan dia saya tak beri jawapan lagi. Betul kalau begitu saya kena semak dulu sama ada hadis itu macam mana kedudukan dia, kalau ada hadis ataupun pandangan ulama saya. InsyaAllah belum banyak saya. Baik. Ya. 7 kali umrah, sekali haji pahala dia. Itu pun nak kena semak juga. Saya tak pun diberi jawapan lagi. Tapi macam tadi lah, macam 3 kali baca qul huwallah sama lah baca Quran. Tak sama dengan baca semua kali kan. Pahala dia 1/3. 3 kali tak payah baca Quran. Tak salah kita buat, itu dapat pahala. Tapi adakah sama nilai dia? InsyaAllah. Kadang-kadang Nabi sebut supaya menggalakkan kita buat.
Ya. InsyaAllah. Di dua soalan saya tak jawab lagi. Ya. Ya, itu ada hadis. Sembahyang 2 rakaat di Masjid Quba macam kita buat umrah. Kan? Itu ada hadis sahih pula. Baik. Yang ni duduk betul. Bacalah kita baca bacaan-bacaan wirid atau sembahyang, pahalanya sama dengan kita merdekakan hamba, kan? Pahala dapat. Tapi itu kita baca, galakkan kita membaca. Cuma saya nak pastikan hadis itu kalau ada hadis sahih ke apa perlu